Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali pada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, alhamdulillah kita bertemu kembali di platform ini untuk episod kali ketiga, dan selamat datang kepada the first timers. Nama saya Raja Mazhar Farid bin Raja Mokhtar. Saya di sini akan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai pengalaman saya dan juga cara-cara untuk kita menghafaz Al-Quran dan mengingati Quran, insya-Allah sampai bila-bila. Okey, kembali balik pada perkongsian kita. Kita recap apa yang kita dah lalui pada perkongsian ataupun episod yang kedua lepas. Di hujungnya kita sudah pergi ke practical session untuk satu method, iaitu 30-minute rule. Memang sebenarnya saya boleh cakap lah, approach saya adalah seputar kepada 30 minute rule. Saya seperti mana yang saya cakap, approach saya dalam menghafaz Al-Quran adalah methods yang saya kongsi ini semua adalah scalable. Dia adalah umpama ada quantum dia, dan quantum yang saya gunakan ni adalah berbentuk ataupun dalam asas masa. Bermakna kita buat ni berasaskan masa. 30 minutes rule adalah masa yang diperuntukkan untuk sekali hadap, sekali hafal. Tandanya selepas ini, seperti mana yang saya cakap, dia scalable, 30 minutes. So kita boleh tahu, kita boleh probe apa yang kita nak perbaiki berdasarkan quantum tersebut. 30 minutes. Okey. Dan pada episod lepas kita dah cakap tentang kita menghafal, kita ambil setengah muka dan kemudian kita baca secara lancar dahulu. Seperti mana saya cakap, itu adalah satu prerequisite yang tidak kena lalui, iaitu pastikan bacaan lancar, tajwid tepat, fasahah spot on, dan memang flawless lah kualiti bacaan kita. Dan kemudian selepas itu barulah kita cuba menghafal. Dan kita sudah sentuh tentang beberapa apa yang saya cakap, tiny blocks, elemen-elemen yang kita sering terlepas pandang, dan saya sudah sentuh tentang elemen photographic memory kita. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, photographic memory ini, nama foto, dia berkaitan dengan visual, berkaitan dengan penglihatan. Dan kita tahu penglihatan ni adalah satu panca indera yang asas sebenarnya. Tetapi oleh sebab kita terlepas pandang, kita tidak sedar benda itulah antara elemen yang kita boleh manfaatkan. Maka untuk perkongsian episod ketiga ini, saya akan dwell ataupun saya akan pergi lebih detail, pergi lebih lanjut mengenai apa yang kita dah buat pada episod kedua, iaitu kita mula menghafal. Okey, apa yang kita dah buat adalah kita ambil setengah juzuk pula, setengah muka, dan kita baca. Okey, dan kita cuba mengingat berdasarkan photographic memory. Okey, dari situ orang tanya pada saya, dia tak pernah cuba approach, tak pernah cuba pendekatan photographic memory ni. Okey, takkanlah terus-terus saya nak pakai.
tak ada ke macam latihan ataupun kerja lapangan sebelum dia gunakan photographic memory itu dalam menghafal Al-Quran. Okey, seperti mana yang saya cakap tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya kongsi pada dalam platform ini, dalam page saya adalah semata-mata berdasarkan pengalaman saya. Bermakna definisi ataupun apa yang saya terangkan ni adalah berdasarkan pengalaman peribadi saya dalam sesuatu isu ataupun dalam menangani sesuatu permasalahan. Maka di sini saya akan beritahu apa yang saya buat. Dan mungkin tuan-tuan dan puan ada pemahaman yang lebih detail ataupun lebih baik daripada saya, itu saya hormati. Tetapi untuk ini saya akan beritahu apa yang saya faham dan apa yang saya buat. Bukan setakat baca, kemudian kita ingat teori, that's it. Kemudian saya muntahkan balik kepada tuan-tuan. Bukan. Ini adalah perkongsian datang daripada peribadi saya. Okey, cerita balik tentang bagaimana saya melatih photographic memory saya. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita hidup di dunia ini, kita alhamdulillah, siapa yang dikurniakan, yang masih dipinjamkan oleh Allah nikmat penglihatan ini, kita perlu syukuri kerana dengan penglihatan kita boleh lihat macam-macam perspektif. Okey. Dan dalam saya nak melatih photographic memory ini, saya memang betul-betul menggunakan penglihatan saya. Okey. Kita pergi satu-satu ya. Okey. Bagaimana saya melatih? Antaranya adalah kita kena ingat Al-Quran ini berbentuk teks, ya, susunan huruf-huruf menjadi ayat dan ayat dihimpunkan dalam satu page ke satu page. Okey, tandanya asas dia adalah huruf teks. Okey, okey, kita sekarang ni kita dah tahu dah asas dia adalah sesuatu yang satu teks atau satu huruf apa ni asas. Okey, sekarang ni kita cuba berlatih dengan kita cuba mengingat perkara-perkara yang kecil dalam satu-satu ruang. Okey, saya selalu ambil contoh kepada anak-anak saya dalam nak melatih photographic memory mereka. Saya akan tanya, okey, contohnya kalau masa pergi sekolah. Masa pergi sekolah, saya akan tanya kepada anak-anak saya, okey, cuba ingat balik, kat rumah kita tu, kat mana ayah selalu letakkan kunci.